Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni 99 usul dirayah hadis, usul kritikan. Kajian tentang isu kandungan atau pematan hadis. Satu panduan mudah. Sebelum kita pergi pada riwayat nak kenal perawi yang payah tu, kita kesan beli kaedah dirayah, kritikan isi kandungan hadis untuk mengesah hadis-hadis dhaif, hadis-hadis lemah dan hadis-hadis maudhu', hadis palsu. Jilid pertama oleh Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf. Jadi kita adalah masuk ke usul yang ke-19. Hadis-hadis yang cerita tentang kelebihan mengadakan maulid Nabi SAW, sambut maulid ni. Tidak ada satu pun yang sahih, bahkan tidak ada satu pun yang dhaif. Semuanya maudhu' dan palsu dah. Semuanya palsu belakang. Jadi kita perbincangan sebelum ni tentang kekeliruan dan salah faham siapa 12 perkara, dan kita masuk yang ke-13, tak panjang 13 pun sebenarnya, salah tengok ni. Kita masuk sikit dah. Kekeliruan dan salah faham yang ke-13. Ada kata maulid itu dilakukan untuk mengenang jasa dan untuk mengingati sejarah Rasulullah SAW. Sebagaimana amalan-amalan haji juga untuk mengenang sejarah Nabi Ibrahim. Dah. Jadi kita buat haji ni sebenarnya nak ingat sejarah Nabi Ibrahim lah. Tempat melontar, tempat Nabi Ibrahim melontar dah. Tawaf. Lepas tu sa'i pun cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dah sa'i je. Dan Nabi Ismail dah, mak dia tu kerana cari air naik daripada Safa ke Marwah. Semua tu peristiwa melibatkan keluarga Nabi Ibrahim dah. Jadi ritual keagamaan. Asalnya benda tu adalah nak cerita sejarah Nabi Ibrahim telah jadi ritual keagamaan dah. Jadi satu upacara keagamaan dah. Lepas tu boleh ke kita buat sambut maulid ni nak upacara keagamaan dah? Kerana ikut cara Nabi Ibrahim. Kita ingat Nabi Ibrahim, kita buat haji, umrah ke apa tu, melakukan perkara-perkara sebagai kenangan ataupun satu peringatan pada sejarah Nabi Ibrahim. Kejawapan dan pencerahan. Pertama, untuk menjaga nama Nabi SAW dan mengingati sejarahnya, tidak perlulah dikhususkan satu malam untuk diraih dan dirayakan. Kalau haji pun bukan ada, ya khususlah hak tu pun kerana Ibrahim, Nabi Muhammad SAW sendiri ajar dah cara buat haji, buat umrah ni. Dah 8, 9, 10 Zulhijjah dah. Hari melontar 11, 12, 13 ke apa dah. Benda tu ada dah Nabi ajar. Masalah ni nak ingat sejarah Nabi ni, kita nak rekod sendiri masalahnya ni. Bukan hak Nabi ajar gini cara buat dia. Hak Nabi Ibrahim tu, ingat sejarah Nabi Ibrahim, Nabi ajar ni. Allah Ta'ala firman, wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah angkat namamu, surah Asy-Syarh ayat 9. Jadi Allah angkat nama Nabi Muhammad ni tanpa perlu kita meraihkan sambutan Maulid Rasul setiap tahun. Bahkan setiap kali kita semaya, Allah angkat nama Nabi Muhammad supaya kita ingat. Itu kita selawat sama dia, wajib selawat dah. Tayat awal, tayat akhir. Jadi banyak tempat kita wajib selawat, kita kena selawat. Hak lebih lagi daripada sambut Maulid Rasul. Dengan satu upacara tertentu yang direka setahun sekali dah. Lebih lagi kita setiap kali semaya, setiap hari kita selawat ke atas Nabi. Allah telah angkat nama Nabi Muhammad SAW sehingga jadi kewajipan dalam semaya kita baca selawat ke atas Nabi dah. Komentar kedua dah. Bukankah pada setiap kali kita azan, setiap kali kita iqamah, khutbah, selawat, tasyahud, bacaan hadis dan sebagainya sudah bermakna kita telah mengangkat dan muliakan Nabi SAW. Kita telah mengingati sejarah Nabi SAW. Tak perlu kita buat upacara khusus. Dah. Ritual keagamaan khusus. Tak perlulah. Kerana ada dah. Banyak masa dah, banyak kali dah. Din salah faham yang ke-13 lah. Dah. Dari umum yang nak kait sedangkan Nabi Ibrahim, kalau nak ingat sejarah Nabi Ibrahim tu, benda tu telah diritual agama oleh Nabi Ibrahim lagi, Ismail. Lepas tu seterusnya hak sahihnya Nabi SAW telah ajar cara kita ingat sejarah Nabi Ibrahim dengan cara begitu. Dah. Cara satu manasik haji dah. Tak apalah hak tu hak Nabi ajar. Masalahnya Maulid Rasul ni Nabi tak ajar dah. Pak mazhab pun tak ajar, tak wujud lagi dah. Tak wujud lagi masalahnya. Okey, kita pergi ke komentar kelima dalam masalah
tentang dalil-dalil umum ni. Okey, demikianlah. Okey, dalil umum tentang ni lah komentar terhadap hadis-hadis yang cerita tentang kelebihan sambut tem Rasul ni lah. Komentar kelima, demikianlah dalil-dalil umum yang tiada kaitan langsung dengan amalan dan upacara maulid yang khusus ni. Tak ada tu dalil umum banyaklah orang yang bid'ah, orang yang sesat ni yang ambil dalil umum untuk membenarkan perkara khusus yang dia percaya, yang dia buat ni. Ia bagaikan sekumpulan orang yang pergi ke masjid untuk bersembahyang. Bila mereka masuk ke masjid, tiba-tiba ada salah seorang di antara mereka mencadangkan untuk bersembahyang tahiyatul masjid secara berjemaah. Dah. Maka ada yang membantah, lalu pencadang tadi berkata, apa salahnya? Bukankah ada hadis? Memang ada hadis Nabi suruh sembahyang tahiyatul masjid dah. Sembahyang seseorang dengan seorang yang lain lebih baik daripada dia bersembahyang sendiri. Dia punya akal dah. Dan bersembahyang dengan dua orang yang lebih baik, yang lain lebih baik daripada sembahyangnya bersama satu orang saja. Dia qiyas dengan sembahyang berjemaah. Nabi sebut hadis. Sembahyang dua orang lebih baik daripada seorang ke apa tu ialah kelebihan sembahyang berjemaah. Fardu. Sembahyang berjemaah fardu dah. Dia qiyas benda tu dalil umum hak sembahyang fardu, berubah dari sembahyang tahiyatul masjid dah. Sebagai mereka mungkin akan menerima hujah itu lah. Bolehlah kita kali-kali kita sembahyang sembahyang tahiyatul masjid secara berjemaah. Pula ni. Sementara sebahagian lain pula akan membantah. Orang yang menerima memakai hadis yang umum. Jadi kemukakan oleh pencadang hadis tentang kelebihan sembahyang berjemaah, lebih ramai lebih baik tu untuk sembahyang tahiyatul masjid dah. Orang yang membantah pula akan berkata Nabi SAW dan separuh sahabatnya tidak pernah solat tahiyatul masjid dengan berjemaah. Dah. Tak ada dalil khusus menyebutkan Nabi sembahyang tahiyatul masjid berjemaah ramai-ramai dah, tak ada. Maka bagaimana kita akan melakukannya dengan berjemaah? Tu hujah orang hak tolaklah sembahyang jemaah tahiyatul masjid. Okay, hadis umum yang dikemukakan oleh pencadang itu tidak harus dipakai untuk solat tahiyatul masjid. Tak boleh pakailah. Buat hujah. Pasal cerita tu dalil umum tentang sembahyang fardu. Nak qiyas, nak bubuh atas sembahyang sunat lain, tak boleh. Kena ada dalil. Sembahyang tarawih, tak apalah. Ada dalil. Sembahyang raya ada dalil. Sembahyang hajat ni masalah juga ni. Lepas sembahyang jemaah, solidariti Palestin tu sembahyang hajat dah. Dah. Kunut nazilah ke apa tak saya buat dah. Pak kita ni. Dan nak buatnya sembahyang hajat dah. Itu masalah berjemaah. Tak ada sembahyang ba'diyah lagi, lorak nak sembahyang hajat dah. Tak apalah. Nak cerita situ dah. Hadis yang dikemukakan oleh pencadang itu tidak harus dipakai untuk solat tahiyatul masjid. Ia hanya khusus dengan solat-solat sunat yang dinukilkan secara sahih bahawa baginda pernah mengerjakannya dengan berjemaah. Kalau nak pakai apa, kait sikit sembahyang hak Nabi ajarlah secara berjemaah, sembahyang raya, sembahyang tarawih lah. Nabi ajar. Kalaulah hadis-hadis umum itu boleh dipakai, nescaya itulah dipakai oleh generasi awal Islam dari kalangan salaf. Jadi para sahabat empat imam mazhab dia pakai dulu dah. Dia bijak lagi daripada kita ya. Mesti qiyas dah. Pakai maulid sembahyang tahiyatul masjid berjemaah. Tak ada, empat mazhab tak ada. Tetapi terbukti tiada siapa pun di kalangan mereka pernah mengerjakan solat tahiyatul masjid dengan berjemaah. Tak ada. Ya dulu pahlawan ni dah. Tak ada. Okey, komentar ke-6. Abu Daud meriwayatkan daripada Mujahid katanya, aku pernah bersama Ibnu Umar. Tiba-tiba ada seorang bertasbih pada ketika hendak sembahyang zuhur atau asar. Maka Ibnu Umar berkata, maka kami keluar, sungguhnya ini bid'ah. Keluar dari masjid. Makna tasbih ialah muazzin menyeru pula orang ramai selepas azan supaya mereka datang bersolat. Perbuatan seperti itu telah dianggap oleh Ibnu Umar sebagai bid'ah sehingga keluar dari masjid. Tak simak je. Mungkin ada orang berkata, apa salahnya kalau kita menyeru orang kepada sembahyang dah? Bukankah itu mengingatkan orang kepada sembahyang, dan bukankah Allah SWT telah berfirman, kamu peringatkanlah. Sesungguhnya peringatan itu berguna kepada orang-orang mukminin, orang beriman. Bukankah azan juga dilakukan untuk menyeru orang ramai kepada sembahyang? Dalil umumnya dah. Kalau begitu, kenapa Ibnu Umar sampai tidak mahu berjemaah dalam masjid itu? Tak sembahyang jemaah dalam masjid itu. Masjid tempat orang bid'ah dah. Siapakah yang lebih tahu tentang bid'ah daripada Ibnu Umar? Ambil dalil umum, tepek boboh ke perkara khusus. Dah. Jadi dia taswib ni
Masuk di sini lah dah. Dia kata ajak orang semaya pula lah. Tambah lagi lah daripada ucapan azan. Tambah ajak di semaya lagi dah. Ini semua menunjukkan anda tidak boleh memandai-mandai dalam perkara agama. Anda tidak boleh dibenarkan sesuka hati mengada-ngadakan suatu cara ataupun satu upacara ke dalam agama, ritual ke agama, satu upacara khusus ke agama tanpa dalil khusus. Dalil umum tak boleh pakai dalil umum dah. Sikap yang ditunjukkan oleh Ibn Umar itu jelas membuktikan tidak harusnya memakai dalil umum untuk sesuatu yang khusus. Sikap beliau itu juga menunjukkan betapa bencinya sahabat Rasulullah SAW kepada perkara bid'ah. Sahabat benci. Bukan Wahabi yang benci. Sahabat benci lah. Jadi kena ingatlah benda ni. Jangan ada melabel lah. Menghukum cepat-cepat pada orang ni bid'ah Wahabi lah apa dah. Isunya pentingnya agama suruh netai bid'ah ni. Sahabat benci menang pada bid'ah. Jadi selamatlah agama dia. Memanglah ada kerah sikit, ada kurang sikit pasti ada. Tapi untuk selamat agama, memang keadaannya kita kena strict sikit supaya kita ni tidak jauh, semakin menjauhi agama dah. Dia benar. Dia jadi agama yang telah dirosakkan. Sebagaimana agama Kristian dan Yahudi tu banyak masalah utamanya bid'ah lah. Sehingga agama telah bertukar menjadi agama lain dah, benda lain dah, rosak. Okey, komentar ketujuh. Persoalannya, adakah maulid itu, sambutan maulid dah, pernah dirayakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah? Sudah tentunya tidak. Adakah ia dirayakan oleh tabi'in, pengikut sahabat ni, selepas sahabat? Tak, tidak ada juga dah. Tabi'in dah, selepas daripada sahabat-sahabat pun tidak juga dah. Pak Imam Zahab pun tidak dah. Adakah ia dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Qaramitah? Ni, ajaran sesat. Ni, Qaramitah, Fatimiyah dan Rafidah sesat ni. Ni unsur Syiah Melaka lah. Syiah Batiniyah, Qaramitah dah. Lebih kurang lah Fatimiyah. Batiniyah dah. Syiah, Sufi, Batiniyah dah. Jadi Qaramitah, Fatimiyah dan Rafidah yang sesat tu, adakah dia buat? Jawapan ya. Ajaran sesat belaka ni yang memulakan sambutan Maulid Rasul. Adakah ia juga dilakukan oleh ahli tariqat Sufi yang jahil? Jawabnya ya. Tariqat-tariqat hak bubuh capal banyak dah. Capal liu ni. Puak-puak ni memang ia sambut Maulid Rasul ni dah. Berhim benar dah. Kuat benar dah. Dia rekod sendiri satu upacara khusus, tambah lagi dengan cara tertentu. Kalau tak buat cara ni, tak jadi upacara maulid, sambutan maulid ni. Kalau begitu, amalan merayakan maulid bukanlah berpunca daripada salafus soleh dan generasi terbaik umat ini. Pak mazhab pun tidak dah. Itu sebaliknya merupakan cetusan idea golongan sesat dan golongan jahil. Itu kena faham dulu. Komentar ke-8. Selama 23 tahun semenjak dilantik sebagai Nabi dan Rasul. Bukan 13 tahun, bukan 10 tahun. 23 tahun Nabi jadi Rasul. Nabi kita pada setiap tahun bertemu dengan hari jadinya. Tetapi tidak pernah diketahui baginda merayakan hari jadinya. Sama ada atas nama peribadi atau atas nama kerajaan pun tak ada dah. Selama 2 tahun Abu Bakar menjadi khalifah. Berarti 2 kali beliau bertemu dengan hari jadi Rasulullah. Namun beliau tidak pernah merayakannya juga. Sama ada atas nama peribadi atau atas nama kerajaan pun tak sama juga. Padahal sangat Abu Bakar ni sangat-sangat sayang dan cinta dan kasih kepada Rasulullah. Tak sama juga. Selama 11 tahun Umar memerintah. Berarti 11 kalilah beliau bertemu dengan hari jadi Rasulullah SAW. Birthday Nabi ni. Namun beliau juga tidak pernah merayakannya. Maulid Rasul tak sambut juga. Sama ada atas nama peribadi dia atau atas nama kerajaan pun tak sambut juga. Selama 12 tahun Osman memerintah. Berarti 12 kalilah beliau bertemu dengan hari jadi Rasulullah SAW. Namun beliau juga tidak pernah merayakannya. Sama ada atas nama peribadi dia ataupun atas nama kerajaan. Selama 5 tahun pula Ali menjadi khalifah. Ali ni 5 tahun dah. Berarti 5 kalilah beliau bertemu dengan hari jadi Rasulullah SAW. Namun beliau juga tidak pernah merayakannya. Sama ada atas nama peribadi atau atas nama kerajaan. Berapa tahun dah? 2, 11, 13, 12, 25, 25, 30. Yang ambil 30 tahun sampai Ali dah. Okey, lepas tu Muawiyah pula dah memerintah. Hasil tak sebut berapa tahun dah. Hasil metah sangat dia dah. Okey, selama 20 tahun Muawiyah memerintah. Berarti sebanyak 20 kalilah beliau bertemu dengan hari jadi Rasulullah SAW. Namun beliau juga tidak pernah merayakannya. Sama ada atas nama peribadi beliau atau atas nama kerajaan pun tak sambut Maulid Rasul. Demikian juga dengan para imam mujtahidin seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Bukhari dan lain-lain tak pernah
Sahabat pun tak pernah dalam hidup mereka meraihkan sambutan Maulid Rasul, tak pernah. Tak pernah. Padahal mereka ni sangat cinta kepada Nabi SAW. Pemuka-pemuka mazhab. Sudah tentu berpuluh kali mereka bertemu dengan hari jadi Rasulullah SAW di sepanjang hidup masing-masing. Tidak pula seorang pun daripada mereka diketahui telah menentukan hari tertentu sebagai hari jadi baginda dan merayakan hari tersebut ataupun menyambut sambutan hari raya, hari kelahiran Nabi tersebut. Tak ada dah. Tidak juga diketahui mereka ada menyebut tentangnya dalam mana-mana kitab karangan mereka. Kitab-kitab siapa? Kitab MSI, kitab al-umum, besar mai siapa dah? Kitab Risalah. Kitab Imam Abu Hanifah. Kitab Imam Malik Muwatta. Kitab Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad kau apa ataupun kitab-kitab lain, kita cari tu memang tak jumpa lah. Tak ada sebut pun. Sebut pun tidak lah. Kalaulah menyambut maulid atau hari jadi Rasulullah SAW itu merupakan sebahagian daripada ajaran agama, tentulah Rasulullah SAW, para sahabat dan para imam mujtahidin tidak mengabaikannya sama sekali atau sekurang-kurangnya ada menyebut tanya. Sebut pun tak ada masalah. Maulid Rasul ni sebut pun tak ada. Terbukti bahawa tiada seorang pun daripada mereka ada menyebut tentangnya. Tak terletah. Dalam hati pun tak terletah ke? Pak-pak mazhab ni . Apa lagi melakukannya terletah dalam hati, tertulis pun tak ada sikit abuk ni dok. Maka dapatlah disimpulkan bahawa ia adalah sesuatu yang diada-adakan dalam agama muhdas fiddin. Kata talqin dah bunyi sikit-sikit dah. Ni Maulid Rasul tak bunyi langsung dah. Tak wujud. Dan sesuatu yang diadakan dalam agama itu secara automatik tertolak. Benda-benda yang diada-adakan dia takut tambah ke dalam agama tertolak dah. Komentar ke-9 ada bekas mufti Mesir, Syekh Muhammad Bakhit. Mufti Mesir dia, Syekh Muhammad Bakhit. Bukan Wahabi ni, Syekh Muhammad Bakhit. Menulis dalam bukunya yang berjudul Ahsanul Kalam Fima Yata'allaq Bis Sunnah Wal Bid'ah Minal Ahkam. Begini dia, orang-orang yang mula-mula dalam kitab dia tu lah, dalam kitab Ahsanul Kalam dia tu. Orang yang mula-mula mengadakannya maulid ni di Qahirah. Ialah para khulafah Fatimiyun, kerajaan Syiah Fatimiyah dah. Yang mula-mula sekali mengadakannya dari kalangan mereka, Khalifah Fatimiyah ni ialah Al-Mu'izz Lidinlah atau Mu'izzud Daulah. Datangnya dari Morocco ke Mesir. Morocco dia bukan Mesir tu, daripada Morocco alik kiri lagi lah. Sebelum kiri daripada Libya lagi dah. Datang dari Morocco ke Mesir pada bulan Syawal tahun 361 Hijrah. Lepas lah 300 Hijrah. Pak mazhab gapo ni Imam Bukhari gapo habis dah. Beliau sampai ke perbatasan Iskandariah, Mesir lah, pada bulan Syaban tahun 362 Hijrah. Masuk ke Qahirah pada 7 hari bulan Ramadan tahun berkenaan. Masuk ni serasa menguasai lah. Berperai menai dia kan tidak? Beliau telah mengadakan 6 macam bid'ah maulid. Dia menguasai Mesir tu pada 362 Hijrah gitu lah tidak? Dia telah mengadakan 6 macam bid'ah maulid. Bukan sunnah. Pertama maulid Nabi SAW baru start dia. Yang kedua maulid Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu. Yang ketiga maulid As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Yang keempat maulid Al-Hasan radhiyallahu. Yang kelima maulid Hasan radhiyallahu dan yang keenam maulid Khalifah semasa dia dah. Tadi ada ni maulid sambutan kelahiran. Start dengan Syiah lah dah. Syiah Melaka tu dah. Cuma masa tu Sapa Husin ada dah. Tak tambah lagi media belahan lain dah. Di Sapa Husin lagi masa tu. Bid'ah-bid'ah maulid itu terus dihidupkanlah sehinggalah ia dihapuskan oleh Allah Afdal bin Amir Al-Juysh. Maksudnya di Mesir pun dihapuskan dah. Apabila mungkin dia telah kalah Syiah ni baru hapus. Lihat Ahsanul Kalam fi ma yata'allaqu bis sunnah wal bid'ah minal ahkam, muka surat 44 hingga 45 ni. Ini Syekhul Azhar cerita ni. Bukan orang lain dah. Dia kata tu Wahabi pun ni Syekhul Azhar cerita bila startnya maulid ni. 392 Hijrah dan selepas tu lah. Selepas Mu'izz Lidinillah tu lah. Khalifah dia pun kerajaan dia tu. Ini pun masalah juga kita nak praktik. Ni masalah setengah orang ni khalifah, sistem khalifah ni. Kalau kita tengok sejarah ni, peringkat awal tu ya, lepas tu timbulnya kerajaan Syiah. Ada khalifah. Ahli sunnah, hak Syiah pun ada dah. Lepas tu di Iraq pun sendiri pun pernah wujud dulu dah.
Jadi telah berpecah dah negara. Jadi payah jugalah ikut hadis kan. Nabi suruh bunuh nah khalifah kedua nak bunuh nak. Jadi payah dah. Jadi kalau kita tengok pendapat Ibn Taymiyah ni dia maafkan lah. Ni sudah. Dipakai hadis tu masalahnya bukan pakai khalifah, pasal pakai hadis nak bunuh khalifah yang kedua apa? Khalifah yang kedua nak apa? Kena bunuh dah. Dia bawa pasal jemaah Islam dah, jemaah dia. Jauh dah. Benda tidak semudah tu lah. Jangan simplistic mikir. Okey, lepas tu lihat juga kenyataan yang sama dalam kitab Al-Ibda' fi Madarid Ibtida'. Ni Syekhul Azhar juga dah. Al-Ibda' fi Madarid Ibtida' atau iaitu muka surat 1 karangan Ali Mahfuz. Syekh bukan Syekhul Azhar dia panggil apa? Kibarul Ulama lah, Kibarul Ulama fil Azhar ni lah. Iaitu Syekh Ali Mahfuz Al-Muhadarat Al-Fikriyah muka surat 4. Karangan Al-Fikri. Ni lain. Al-Ibda' fi Madarid Ibtida' tu karangan Syekh Ali Mahfuz. Al-Muhadarat Al-Fikriyah tu karangan Al-Fikri dah. Dan berapa abad sebelum mereka Al-Maqrizi telah pun menyebutkan perkara yang sama dalam kitabnya Al-Mawa'iz wal I'tibar bi Dzikri Al-Khitat wal Athar jilid 1 muka surat 490. Nyata yang sama lah serupa dengan kitab Syekhul Azhar tadi dah. Syekh Azhar tu Syekh Muhammad Bakhit. Syekh Muhammad Bakhit tahu bila tahu mufti Syekh Azhar mufti Mesir. Dia sebut serupa dengan Syekh Ali Mahfuz, serupa dengan Syekh Ali Fikri ni. Dan serupa dengan Al-Maqrizi dah. Maqrizi dekat berapa ratus tahun awal lagi lah. Dalam kitabnya Al-Ma'iz wal I'tibar bi Dzikri Al-Khitat wal Athar. Serupa. Ceritanya semua start dengan Syiah. Syekh ulama-ulama besar ni cerita bahawa sambutan Maulidur Rasul ni start dengan Syiah. Okey. Kenyataan yang diberikan oleh pengarang-pengarang di atas dengan jelas menunjukkan bid'ah Maulid ni adalah sesuatu yang baru dicipta pada abad keempat Hijrah. Dan diada-adakan pula oleh Khalifah Fatimiyah. Khulafa Fatimiyah. Yang lebih dikenali dalam sejarah dengan puak-puak Ubaidiyun. Syiah Ubaidiyah, Syiah. Apa kata? Syiah Ismailiyah ni. Puak-puak Ubaidiyun itu sebenarnya adalah dari kalangan Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah ni. Syiah Ismailiyah ni berat lagi dari Syiah Imam 12. Ja'fariyah ni. Mereka juga dikenali sebagai puak Qaramitah. Puak Qaramitah pun puak daripada puak dia lah. Yang dianggap sesat oleh sekian ulama. Lagi Hajarul Aswad daripada Mekah ni. Puak dia lah. Kerajaan gagah ni. Khalifah kita, Khalifah Ahli Sunnah pun kecuk perut dah. Tak boleh nak jatuh dia. Dan dia juga bersekongkol dengan kerajaan Kristian Yahudi. Tak hidup lagi masa tak lembek letak dah. Dia baru bangkit lepas tu dah. Dan dulu dia tak lembek letak dah. Tak ada sokong Eropah masa tu. Tak ada pun henjar juga dia dah. Jadi kerajaan Syiah ni sentiasa bersekongkol dengan Eropah ataupun kerajaan Kristian, perang salib ke apa, untuk menentang kerajaan Sunni lah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya dulu lagi lah, bukan ni saja dah. Dan dari kita berhati-hati lah ni Hizbullah lah kalau nak serang Israel lah. Hak Gaza ni perang nak henjar tak mudah dah. Ni bunyi saja dah. Walau tak perang. Hizbullah ni malah perang dah. Lepas tu orang ni semangat. Tak jejah gapo pun adik sempadan apa? Lebanon dah. Adik sempadan Lebanon dengan Israel. Tapi adik Gaza ni nunjar tak mudah dah. Penjara terbesar dunia lah, nak bom tak mudah. Jadi itu kita kena faham lah. Pok Syiah ni kena berhati-hati. Dia berlakon saja. Nak serang dah. Nak Rusia pula dah. Percaya orang kita Rusia nak serang tak. Pada kena henjar lah. Berapa lama dah kena henjar tak? Tak buat, tak serta atas tentera pun tak. Kita jangan mudah percaya kat orang ni nak. Tipu kat orang ni. Okey, ke-10. Kenapakah boleh dikatakan keseluruhan pengamal maulid dan penegak ritual maulid sebagai suatu perayaan mengatakan perayaan maulid itu baru muncul pada abad ke-7? Kenapa pok-pok ni kata tak? Pok-pok hak pengamal maulid ni, dia tak kata Syiah ni. Tahun kurun ke-4 Hijrah. Dia kata abad ke-7 baru timbul maulid. Bukan pada abad ke-4 seperti telah disebutkan pada poin nombor 9 sebelum ni. Dia takut nak sebut Syiah just start je dah. Dia kata pengasasnya Ahli Sunnah lah. Khalifah Ahli Sunnah. Kayak gitulah. Dia tak cerita hak sebenarnya pengasas dia pok Syiah ni.
Kenapakah mereka mengaitkan upacara maulid seperti yang maklum pada hari ini dengan seorang sultan yang baru muncul di permulaan abad ke-7? Padahal kalau dikatakan yang muncul pada abad ke-4, berarti kemunculannya lebih awal lah. Dan lebih hampir dengan zaman Salafus Saleh. Lebih molek kita kata tak? Awal lagi dah. Awal lagi baik lah dengan Salafus Saleh. Jawapannya ialah mereka tidak mahu ritual maulid ni, upacara keagamaan maulid ni yang sangat disenangi mereka dikaitkan dengan golongan sesat dari kalangan Syiah Fatimiyah dan Syiah Qaramitah yang memerintah Mesir pada abad ke-4 itu. Ini takut orang tahu kan start ni pok Syiah sesat ni. Tak sedap hati lah jadi huduh lah. Nampaknya dia ngikut orang Syiah ni. Dia menyambut Maulidur Rasul ni sebenarnya ikut Syiah. Dia takut orang kata gitu, dia pun buat cerita start dengan Sultan Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan Sultan Syiah. Adapun kalau ia dikaitkan dengan Sultan Irbil yang bernama Raja Muzaffar Abu Sa'id Al-Kaukaburi Al-Turkimani, mungkin meninggal 930 Hijrah. Maka tidak mengapa dah. Kerana Raja Muzaffar adalah seorang Sunni yang sangat mesra dengan golongan Sufi dah. Apalagi baginda disebut-sebut sebagai seorang raja yang adil dan baik hati oleh sekumpulan sejarawan. Raja baiklah, raja juga dah. Bukan raja zalim. Dia meninggal di 30 dia je start dah. Jadi Raja Muzaffar Abu Sa'id Al-Kaukaburi Al-Turkimani ni, dia dikatakan start. Okeylah dah. Ahli Sunnah. Mungkin dia terpengaruh Syiah tapi tak sebut Syiah dia sikit abuk dah. Takut orang kata sepandang serung kepada sambutan Maulidur Rasul. Maka Raja Muzaffar lah dikenang oleh orang Sunni yang mahu merayakan Maulid Nabi SAW sebagai pengasas bagi perayaan Maulid. Cutusan adiah Raja Muzaffar itu kemudiannya disokong oleh seorang ulama bernama Syekh Abdul Khattab Umar bin Al-Hasan bin Diyah Al-Andalusi, meninggal dengan 33 Hijrah. Jadi ada ulama sokong raja ni, Syekh Abdul Khattab Umar. Melihat kepada kecenderungan dan minat Raja Muzaffar yang luar biasa terhadap perayaan Maulid, Syekh Umar bin Diyah telah menulis sebuah buku Maulid. Nampak raja ni naik angin naik Syekh. Sambutan Maulid ni dia pun buat buku sebutin bernama At-Tanwir fil Maulidi Al-Bashir An-Nadhir. Dan ia dipersembahkan kepada Raja Muzaffar. Oleh Raja Muzaffar diperkenankanlah persembahan itu dan pengarahnya dianugerahi baginda 1000 dinar. 1000 dinar dah. Okey, buat sebutin buku dia. Lihat Az-Zahabi dalam Dualul Islam muka surat 104, Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah jilid 13 muka surat 169. Para pembaca perlu sedar bahawa bukan semua sejarawan dan ulama menyebut baik Raja Muzaffar. Ada kata puji Raja Muzaffar ni, ada juga kritik dia. Dan bukan semua puji Syekh Umar bin Diyah, tok guru dia tu dah, ataupun ulama besar dia dah. Ramai juga sejarawan dan ulama yang menyebutkan mereka dengan sebutan yang tidak baik. Tak tahulah. Kita ni dengan hak baik sama dah. Sebagai contoh, penulis kemukakan di bawah ini petikan kata-kata ulama dan sejarawan tentang Raja Muzaffar dan Syekh Umar bin Diyah. Ini pengasah, raja pengasah sambutan Maulid di sisi Ahli Sunnah. Syiah sebenarnya awal lagi dia pengasah Syiah sebenarnya dah. Tapi hak ni je ngikut. Okay, pertama, Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani meninggal 852 Hijrah. Menulis agak panjang tentang Umar bin Al-Hasan bin Diyah. Dalam kitabnya Lisanul Mizan. Tok guru dia ni. Antara yang tulis dan dinukilkan oleh beliau tentangnya ialah Syekh Umar bin Diyah ni. Jadi Umar pertama Umar bin Hasan Abdul Khattab bin Diyah seorang muhaddis yang tertuduh berdusta dalam nukilannya. Mereka hadis juga ni. Walaupun dia seorang yang banyak ilmu, tapi dia pun kita ni punya tok guru kat respect, nyadar betul lah kot ni. Tapi dalam kitab-kitab kalau kita ngaji dah Lisanul Mizan ni, tok guru hebat ni, hebat lagi ni betul guru kita dah. Ilmu ngapa kuat, tapi pendusta besar pun ada dah. Berdusta dalam nukilannya pun kuat juga. B. Kata Al-Hafiz Ad-Diya. Perangai ni perangai Umar ni. Perangainya Umar bin Hasan Abdul Khattab ni. Perangainya tidak menyenangkan hatiku. Dia banyak berkata yang bukan-bukan. Kathirul waqi'ah. Terhadap periman dia. Kata huduh pada ulama besar, imam besar. C. Ibrahim Al-Sanhuri memberitahu kepadaku bahawa syekh di Maghribi, yang ni di Morocco dan Andalusia dah. Morocco ni dekat atas dia tu Spanyol tu lah dah, iaitu Andalusia dah.
Jadi syekh-syekh di Maghribi iaitu Maroko dan Andalusia telah menulis bahawa dia seorang majruh dan dhaif. Syekh dia ni pakai kata dia dhaif ni. Dah. Jadi Ibnu Najjar berkata, aku melihat orang, yakni para ulama bersepakat tentang dustanya. Dustanya Syekh Umar bin Hasan Abdul Khattab ni. Kedaifannya dan dakwaannya mendengar apa yang tidak dengarnya dah. Buat cerita ni. Selain daripada dakwaannya bertemu dengan orang yang tidak pernah ditemuinya, semua yang tersebut itu jelas ada padanya dah. Buat cerita dah. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menukilkan lagi bahawa Umar bin Dihya itu bermazhab zahiri. Dia mazhab zahiri dia. Dia selalu berkata yang bukan-bukan terhadap para imam dan para ulama salah. Dia ni kata huduh. Pada ulama, imam dan ulama salah. Dia mazhab zahiri dia. Delik lidahnya, bodoh, sangat sombong. Bodoh nubi dah. Jadi Hafiz Ibn Hajar sebut dah. Nukil. Tahulah. Jelik lidahnya, bodoh, sangat sombong, sedikit fikirnya tentang urusan agama dan suka bermudah-mudahan dalam urusan agama. Habis itu tentang Umar bin Hasan Abdul Khattab bin Dihya, tok guru dia itulah tu ulama yang buat kitab yang buat naik angin syekh sultan raja dia. Raja Muzaffar. Lepas tu poin kedua dia. Ada kedua. Ulama kedua dah. Ibnu Katsir meninggal 700 berapa ni Ibnu Katsir ni? 700 lebih kali dah. Dalam Bidayah wa Nihayah menulis dia selalu berkata-kata yang bukan-bukan. Yang ni Syekh Umar bin Hasan Abdul Khattab ni selalu berkata yang bukan-bukan terhadap orang Islam. Kata-katanya semakin teruk sehingga orang ramai tidak mahu lagi meriwayatkan hadis daripadanya dah. Dan mereka menganggapnya pendusta. Tok guru ni orang ramai pun orang Islam anggap dia pendusta ni. Raja Al-Kamil mula-mula berminat kepadanya. Apabila peribadinya diketahui oleh baginda, dia disingkirkan daripada Darul Hadis dan dihina oleh baginda. Apa dia ni? Nak dunia ke apa nak? Nampak macam pereka hadis ke apa lah. Nampak macam ikut dia ni. Nak kena buai ke raja dah. Raja Al-Kamil pun pecat dia daripada Darul Hadis. Tok guru dia ni, Darul Hadis ni lah. Tempat ngaji hadis ni. Macam-macam kata orang tentangnya. Sebagian mereka mengatakan dia telah mereka hadis tentang keharusan qasar sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib boleh qasar dah. Saya mahu sangat mengetahui isnadnya untuk mengetahui bagaimana perawi-perawinya. Sedangkan para ulama seperti kata Ibn Muzir dan lain-lain telah pun berijma' tentang sembahyang maghrib tidak boleh diqasar. Qasar 3 rakaat qasar. Semoga Allah mengampunkan kita dan dia dengan limpah kurniaannya. Ni cara ulama ni. Bila-bila dia berat-berat tu. Kita tidak kata dia ahli neraka lalu dah. Walaupun kita minta lah Allah ampunkan dia dan dia beri limpah kurnia. Dia ada jasa dah. Walaupun jahat dia pada. Al-Bidayah wa Nihayah jilid 13 muka surat 9. Ini tidak. Itu dah orang liberal mudah-mudah dah. Lepas tu orang ni ahli neraka dah. Okey, Dr. kata ahli neraka apa? Orang kafir dalam neraka. Munafik dalam neraka dah, patak neraka dah. Betul lah, tapi menghukum orang tak boleh. Orang kafir sendiri pun lah. Kita kata dia ahli neraka tak boleh, mungkin dia boleh masuk Islam dekat nak mati dia dah. Dia ampunkan dosa dia. Kita ni tak tahu lagi Allah apa berlaku ke tidak ni. Kita minta Allah selamatkan kita, gitulah dah. Menghukum orang tu payah dah. Okay, yang ketiga dah. Ulama yang ketiga cerita pasal Syekh Umar bin Hasan Abdul Khattab ni lah. Iaitu Jalaluddin As-Suyuti meninggal 909 Hijrah dalam Tadrib Ar-Rawi. Ketika berbicara tentang pereka hadis menulis. Segolongan pereka hadis terdiri daripada orang yang terdesak mengemukakan dalil bagi fatwa yang telah dikemukakan oleh mereka. Nak cari dalil tak jumpa, rekod dia. Kerana itu mereka mengada-ngadakan mereka hadis. Kata setengah ulama, sesungguhnya Hafiz Abdul Khattab bin Dihya. Ni lah Umar bin Hasan Abdul Khattab ni. Hafiz dia ni. Hafiz Abdul Khattab bin Dihya selalu melakukan begitu. Selalu mereka hadis ni. Semacam dia lah orangnya yang merekakan hadis dan tentang qasar solat maghrib. Dia orang mereka solat qasar solat maghrib dia lah. As-Suyuti dalam Tadrib Ar-Rawi jilid 1 muka surat 337. Keempat dah. Sebagaimana telah disebutkan sebelum ini bahawa ada sejarawan dan ulama menyebutkan baik tentang Raja Muzaffar. Dan ramai juga sejarawan ahli sejarah lah dan ulama-ulama yang menyebut beliau dengan sebutan tidak baik Raja Muzaffar ni. Antaranya ialah pertama ni. Ahmad bin Muhammad Al-Maliki Al-Masri. Mesri ni.
Ahmad bin Muhammad Al-Maliki Al-Musri, beliau berkata, kana malakan musrifan fa amara ulama zamanihi an ya'malu bi istinbatihim wa ijtihadihim wa alla yattabi'u li madhhabi ghairihim hatta malat ilaihi jama'atun minal ulama wa ta'ifatun minal fudala wa kana yahtafilu bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam fi rabi'ul awal wa huwa awwalu man ahdatha min al-muluk hadha al-amal wa kana yunfiqu kullu sanatin ala maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam nahwu 300,000 wa kana muayyanahu wa musa'adahu ala hadhihi al-bid'ah Abu al-Khattab Umar bin Dihyah. Bermaksud beliau seorang raja yang boros. Musrifan, malakan musrifan. Seorang raja yang boros. Ulama di zamannya disuruhnya beramal menurut istinbat, kesimpulan dan ijtihad mereka sendirinya. Mereka diperintahkan agar tidak mengikut mazhab orang lain. Kena ikut dia belakanglah. Maka cenderunglah kepadanya sekumpulan ulama dan sekumpulan cendekiawan ada ikut raja itulah ni. Beliau merayakan Maulidin Nabi SAW pada Rabiul Awal. Di kalangan raja-raja dialah orang yang mula-mula mengadakan perayaan Maulid ini dah, ahli sunnah dah. Syiah tu awal ke dah. Setiap tahun beliau membelanjakan 300,000 dinar kerana Maulid Nabi SAW dah. Pesta yang besar lah, 300,000 di zaman dulu dah. Orang yang mendukung dan membantunya dalam mengadakan bid'ah ini ialah Abu al-Khattab Umar bin Dihyah. Dia al-qalul mu'tamad mawsu'atu mawaqif as-salaf di 10 muka surat al-belah dan Anwar as-Sati'ah muka surat 267. B dia. Jalaluddin Suyuti meninggal 909 Hijrah berkata, awwalu man ahdatha dhalika sahibu Irbil al-Malik al-Muzaffar. Termasuk orang mula-mula mengadakannya perayaan Maulid ialah Raja Irbil, Raja Muzaffar, Al-Hawi Lil-Fatawi jilid 1 muka 189. Ini ulama-ulama sunnah hak. Kita sebut apa? Asal-asal tu Syiah ni sebut pasal ni lah. Di tempat yang lain beliau menukilkan jawapan Syekh Tajuddin Umar bin Ali yang terkenal dengan Al-Fakihani-nya. Jadi Al-Fakihani ni gelar dia lah, nama sebenarnya Tajuddin Umar bin Ali ni. Terhadap soalan yang dikemukakan kepadanya berkenaan dengan amalan Maulid. Beliau tidak membantah kenyataannya tentang amalan berkenaan adalah sesuatu yang baru diadakan oleh Raja Muzaffar pada awal abad ke-7 Hijrah. Kata Al-Fakihani, la a'lamu li hadzal maulidi aslan fi kitabin wala sunnah wala yunqalu amaluhu an ahadin min ulama'il ummah alladhina humul qudwatu fid din al-mutamassikuna bi atharil mutaqaddimin bal huwa bid'atun ahdathaha al-battalun wa syahwatu nafsin i'tana biha al-akkalun bidalili anna idza adarna alaihi al-ahkam al-khamsah qulna imma an yakuna wajiban aw manduban aw mubahan aw makruhan aw muharraman wa laysa biwajibin ijma'an wala manduban lianna haqiqatul mandub ma talabahu syar'u min ghairi dhammin ala tarkihi wa hadha lam ya'zan fihi syar'u wala fa'alahu as-sahabatu wala al-tabi'un al-mutadayyinun fima alimtu wa hadha jawabi anhu bayna yaday Allah ta'ala in anhu su'iltu ولا جائز أن يكون مباحا لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين فلم يبقى إلا أن يكون مكروها أو حراما. Bermaksud saya tidak mengetahui maulid ini ada asasnya baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Tak ada asas dah. Tidak juga amalan maulid ni, sambutan maulid ni dinukilkan daripada mana-mana ulama. Ulama yang merupakan ikutan dalam agama dan yang berpegang teguh dengan peninggalan ulama-ulama terdahulu salaf. Ia bahkan bid'ah yang diada-adakan oleh penganggur-penganggur dan kaki-kaki makan. Ibu kaki makan dah. Suka makan dah. Yang hanya tahu memuaskan nafsu semata-mata juga pesta ni. Nak makan lah tak? Kali kira tak? Kali kira Nabi kata, Nabi puasa Isnin kerana aku lahir pada Isnin. Cara sambut maulid betul. Tak? Kita kata puasa Isnin lah. Tak makan puasa. Cara ingat Nabi ni tidak dah, caranya makan banyak dah. Tu kijak. Dia nak makan nombor satu hak lain tu Allah dah. Selawat kau berzanji dah.
Dia nak makan satu dah. Buktinya ialah kalau kita cuba putar kalimah hukum agama di hadapannya, nescaya kita berkata sama ada ia wajib, sunat, harus, makruh atau haram yang hukumnya. Ni perkara tu dah. Hukum jelas ia bukan wajib dengan ijma' para mujtahidin. Nak kata wajib tak boleh. Tak ada dalil dah. Dan bukan juga sunat. Sunat pun bukan dah. Kerana hakikat sunat itu ialah sesuatu yang tutup syarat tanpa celaan terhadap orang yang tidak melakukannya. Dah ada tutup syarat dah. Ada suruh agama dah. Nabi suruh ke apa dah. Maulid ini pula sejauh pengetahuanku tidak pernah diizinkan oleh syarak. Tak ada agama suruh, Nabi tak suruh. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Dan tidak juga oleh para tabi'in yang kuat beragama pun tak pernah buat dah. Inilah jawapanku di hadapan Allah SWT tentang maulid ini. Ni kata Al-Faqih ni. Jika aku tertanya, tidak mungkin juga ia harus. Harus pun tak mungkin juga. Kerana membuat bid'ah dalam agama tidak diharuskan dengan ijma' sekalian orang Islam. Maka hukum yang tinggal selepas itu hanyalah sama ada ia makruh atau haram. Makruh atau haram ni. Rujuk Al-Hawi lil Fatawi, jilid 1 muka 203 ni. Al-Hawi lil Fatawi ni kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti dah. Kadang ada pot-pot ni, ia tahu lah. Kita style tak baca belakang, ia atau pilih dah. Kadang-kadang ia berhujah untuk pertahankan bid'ah ni, cari dia kitab ni juga dah. Padahal kitab ni kuat juga agama bid'ah dah. Tapi tak ambil lah poin sini dah. Ni penyakit. Penyakit orang ngajak agama dah. Tidak jujur dah. Dalam batahannya terhadap kata Al-Faqih ni, ia bahkan bid'ah yang diada-adakan oleh penganggur-penganggur dan kaki-kaki makan yang hanya tahu memuaskan nafsu semata-mata dah. Jalaluddin Suyuti berkata, Suyuti kata apa dah? Qad taqaddama annahu ahdathahu malikun adilun alimun wa qasada bihi taqarruba ila Allah Ta'ala wa hadha 'indahu fihi al-ulama was-sulaha min ghairi nakir minhum wartadahu Ibnu Dihyah wa sannafa lahu min ajlihi kitaban fa haula'i ulama mutadayyinuna radwahu wa aqarruhu wa lam yunkiruhu. Tapi Imam Suyuti jawab dah. Bermaksud telah pun disebutkan dalam sebelum ini bahawa ia maulid telah diada-adakan yang direka-reka oleh seorang raja adil lagi alim. Syekh itulah Raja Muzaffar ni. Dengan tujuan menghampirkan diri bertakarub pada Allah SWT. Kalau tarifah itu boleh jadi bid'ah kalau ikut kita dah, ikut Syatibi dah. Para ulama dan orang soleh hadir dalam majlisnya tanpa menegurnya dan tanpa membantah perbuatannya. Ibnu Dihyah telah menyetujuinya. Tadilah Abdul Khattab. Umar bin Abdul Khattab dia, Ibnu Dihyah dia. Umar bin Dihyah. Malah telah menulis sebuah kitab untuk itulah. Ini berarti para ulama yang kuat beragama telah menyetujuinya dan perakuinya. Mereka tidak membantahnya. Rujuk Al-Hawi lil Fatawi jilid 1 muka 205. Jadi Imam Jalaluddin Suyuti ni bela juga dah. Apa dah? Pasal dia memang lah tokoh sufi dah. Dia tokoh hadis tapi dia ada unsur sufi kuat juga dah. Jadi dia bela lah. Tapi secara umumnya cerita dah. Dia cerita mungkin dia cerita ni tuduh Wahabi dah. Memang cerita ramai ulama yang membantah sambutan maulid ni dah. Tak ada kaitan dengan Wahabi apa pun dah. Si Ismail Haqqi meninggal 1127 Hijrah berkata, wa awwalu man ahdathahu minal muluk sahib Irbil. Bermaksud di kalangan raja-raja, orang yang mula-mula mengadakannya ialah Raja Irbil. Tadilah nak Muzaffar, Raja Muzaffar. Lihat Ruhul Bayan jilid 9 muka surat 57. Walaupun Jalaluddin As-Suyuti dan Ismail Haqqi termasuk dalam kalangan ulama yang pada dasarnya menerima amal maulid. Secara umumnya Jalaluddin As-Suyuti dan Ismail Haqqi ni ulama yang terima amal maulid dah. Hak dia belakang ni hak mereka awal tak ada sebut pun tak wujud dah. Tak wujud pun dah. Sebelum tu dah. Jadi ni yang baru sebut ni kan baru timbul dah. Mereka tetap tidak mengatakan ia satu sunnah. Walaupun dia kata boleh dah sambut maulid tapi tak ada kata sunnah pahala besar ke apa dah. Malah sebaliknya mengatakan amal itu adalah suatu bid'ah juga. Iaitu suatu yang diada-adakan dan direka. Yang ihdas oleh Raja Muzaffar di permulaan abad ke-7 Hijrah. Dia guna ihdas juga. Cuma mereka mentakwilkannya dengan bid'ah hasanah. Dia mentakwil dengan bid'ah hasanah dengan anggapan tidak jadi ricu ke agama lah. Anggapan mereka ataupun benda tu sambutan suka-suka umum lah. Orang-orang yang percayai tidak ada bid'ah hasanah dalam urusan keagamaan seperti Al-Faqih ni dan lain-lain tetap menganggap mengada-ngadakan dan mereka-reka suatu perayaan atau sambutan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW
Para sahabat dan para tabi'in ada sebagai bid'ah sayyi'ah, bid'ah jelek, bid'ah buruk dan bid'ah mazmumah. Bid'ah yang keji tercela, tu kata Fakihani ni dah. Dan ulama-ulama lain ramai lagi dah. Apalagi dengan adanya kepercayaan dapat bertaqarrub menghampirkan diri kepada Allah. Dah jadi satu ibadah khusus lah ni dah. Dan akan mendapatkan pahala yang istimewa apabila menyambutnya dengan kaifiat-kaifiat khusus dengan cara-cara tertentu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mulia. Jadi rasa boleh pahala besar pula dah. Ni nak jadi bid'ah ni. Cara khusus. Mesti selawat gini, mesti gini cara dia ni. Raja Muzaffar dianggap sebagai raja yang adil dan alim oleh orang-orang yang menerima ritual maulid. Upacara maulid khusus ni. Sebagai bid'ah yang telah direka-reka dan diadakannya. Jadi orang dia puji Raja Muzaffar tapi dia kata reka. Bid'ah telah direka dah. Bila-bila dia kata adil, alim pun dia kata bid'ah tu memang bid'ah sungguh mana pun dah. Orang-orang yang menganggap ritual maulid upacara khusus tertentu maulid bid'ah dan sememangnya bid'ah yang baru muncul pada abad ke-7. Hasil rekaan Raja Muzaffar pula mengatakan beliau seorang raja yang boros. Jadi ada hak ulama yang lain pula dia tak pujilah. Dia kata Raja Muzaffar ni bazir, boros dia. Zalim, dia tidak bermazhab dia. Seorang raja yang bersekongkol dengan seorang alim dari Andalusia yang berfahaman zahiri dia. Mazhab zahiri dia paksa orang ikut dia lah. Apa yang menghairankan polis ialah boleh pula orang yang bertaklid muqallidin kepada Imam Syafi'i. Pada Abu Hanifah dan lain mazhab itu bertaklid kepada puak-puak zahiri dalam masalah ini. Tak pakar dah kitab-kitab mazhab. Dia awal tu dah. Sore abuk pun tak ada sebut dia. Tak wujud pun dah. Tiba-tiba nak pakai hak kata mazhab zahiri dia. Padahal jelas imam-imam mereka tidak pernah melakukannya sama sekali dan tidak pernah juga menganjurkannya. Kitab-kitab mazhab dulu tak ada sebut dah. Sebelum 900 Hijrah tu, sebelum 700 Hijrah ni tak wujud tak sebut kelebihan, sebut ke apa pun tak sebut langsung, tak wujud dalam kitab dulu dah. Tak sebut dalam kitab dah. Imam Nawawi pun tu sebut dah. Bagi tak wujud dah. Dulu tak wujud masalah utama. Di dah. Dalam Yaqut Al-Hamawi dah. Ini Syihabuddin Abu Abdillah Yaqut bin Abdillah Ar-Rumi Al-Hamawi meninggal 926 Hijrah. Seorang sejarawan terkenal yang hidup sezaman dengan Raja Muzaffar. Dan meninggal dunia 4 tahun sebelum Raja Muzaffar. Jadi sejarawan terkenal ni tak? Yaqut Al-Hamawi dah. Sezaman dengan Raja Muzaffar, meninggal dunia 4 tahun sebelum Raja Muzaffar. Mengisahkan peristiwa dan pengalamannya pergi ke Irbil. Beliau cukup mengetahui tentang Sultan Irbil dan pembesar-pembesarnya. Di dalam kitabnya Mu'jamul Buldan, beliau menulis tentang Raja Muzaffar sebegini. Tokoh yang hidup sezaman dengan Raja Muzaffar ni. Yaqut Al-Hamawi kata apa dah? Wa taba'u hadzal amir mukhtalifah mutadadah. فإنه كثير الظلم عسوف برعية راغب في أخذ الأموال من غير وجهها وهو مع ذلك مفضل على الفقراء كثير الصدقات على الغرباء يسير الأموال الجمعة الوافرة يستفيق بها الأساري من أيدي الكفار وفي ذلك يقول الشاعر الكسائي للخير من كسب فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. Bermaksud perangai raja ini sangat tidak menentu dan bertentangan sifatnya. Bukan baik sombong, bukan jahat sombong dah. Beliau seorang yang banyak melakukan kezaliman dan kejam terhadap rakyat jelatanya. Dia sebut ni. Dia hidup sekali ke? Dalam kitabnya Mu'jamul Buldan dia kata Raja Muzaffar ni zalim dan kejam terhadap rakyat jelata. Suka mengambil harta dari sumber tidak sepatutnya dengan cara yang tidak betul. Tak tahulah apa harta rakyat ke mana. Walaupun begitu, beliau baik dengan fakir miskin. Bila-bila dia zalim pun dia baik dengan fakir miskin. Dan suka pula bersedekah kepada anak dagang orang asing ni. Beliau menghabiskan harta yang banyak untuk membebaskan tawanan-tawanan dari tangan orang kafir ni. Tangan-tangan tawanan hak apa? Aku dah tahu dulu kita di hamba kena tahu ke apa. Dia ambil balik dah, dia bayar dah. Tentang orang-orang seperti inilah tepat sekali kata penyair. Seperti perempuan pelacur.
Dah. Orang kata dah. Seperti perempuan pelacur yang berbuat kebajikan dengan menggunakan hasil pendapatan dari pelacurannya. Dia melacur tapi dia sedekah dengan pelacur. Janganlah engkau berzina, dia tak perlulah engkau bersedekah. Dia tak nak sedekah tu sunatnya dah. Zina tu haram. Pada gapo dak? Dah tak terima dah. Sedekah dia dengan duit haram dah. Lihat Mu'jam al-Buldan jilid 1 besar 138. Jadi marah nampak ni dah. Yaqub al-Hamawi ni hidup sezaman dengan Syekh Raja Muzaffar ni, marah nampak ni. Kejahatan Yaqub tentang kezaliman dan kekejaman Raja Muzaffar terhadap rakyat jelatanya dan sikapnya yang suka mengambil harta dari sumber tidak sepatutnya. Dengan cara tidak betul ini menolak pujian dan sanjungan yang berlebih-lebihan dan melampau-lampau sesetengah pihak kepada Raja Muzaffar. Dah. Untuk cerita puji dah. Ya gitulah manusia. Kita jangan dia tak boleh over lah, melampau dah. Dia kena sederhana berlaku dah. Ada tokoh sufi, salafi ataupun salafi kita, contoh kita ni tokoh salafi dah. Tidak semua ulama salafi ni baik 100%. Tak salah sikit abuk dia. Dia bukan maksum dah. Begitu juga dah. Ni puji Raja Muzaffar ni, dia pengasah sambutan maulid di kalangan ahli sunnah wal jamaah ni. Maka puji melangit. Tak timbul dah jahat dia dah. Tak kena juga dah. Tak timbul jahatnya saja, tak kena juga dah. Kalau ada kebaikannya, maka tidak kurang juga keburukannya dah. Maulah kita bersikap adil dah. Ni dia api jahat berlaku, gerakan baik. Tak kena dah. Dia mesti ada dah. Dia nama kafir ya. Saya dah. Ada benda je salah faham banyak lah dah. Jadi kita kena bersikap sederhana. Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah menukilkan daripada Sibt, cucu Ibnu Jauzi. Sibt tu cucu Ibnu Jauzi sebahagian daripada amalan Raja Irbil pada musim Maulid. Jadi dalam kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir ada sebut dah. Amalan apa Raja Irbil ni? Bukan Raja Muzaffar dah lah. Pada musim Maulid. Kata apa? Wa ya'malu lis-sufiyah sama'an min az-zuhri ila al-fajri wa yarqusu binafsi ma'hum. Bermaksud, beliau menyediakan untuk orang sufi majlis sama'. Mendengar dan menikmati lagu-lagu sufi yang diiringi muzik. Sama' ni bah kuat lah. Ibn Qayyim tu bah dia. Sufi ni. Dia macam ni lah. Tak. Habib ke apa tak. Style ke apa. Gendai lagu apa tak. Dia nak. Bagi dia tu ibadah ni. Bagi dia tu ibadah. Cara sama' untuk menikmati lagu-lagu tak. Kadang menyentuh hati, kadang puji Nabi ni, gitulah. Jadi dia ni sediakan untuk orang sufi majlis sama' mendengar dan menikmati lagu-lagu sufi yang diiringi muzik dari waktu zuhur hingga ke waktu subuh. Zuhur sampai ke subuh ni. Dan beliau sendiri menari-nari bersama-sama mereka. Serupalah kita tengok Habib pada. Jadi sufi gitu dah. Jadi ada unsur-unsur gitu dia majlis sama', nyanyi ke lagu ke apa. Yang anggap tu macam selawat, yang anggap macam selawat dah. Tapi sambil joget pada dah. Rujuk Al-Bidayah wa Nihayah jilid 13 muka surat 131. Sama ada menari-nari begitu, sama ada ketika berzikir atau menikmati lagu-lagu juga termasuk dalam perkara bid'ah yang dibantah oleh para ulama setiap zaman dah. Syekh Izzuddin bin Abdus Salam meninggal dengan 160 Hijrah. Berkata tentang menari-nari ketika berzikir atau mendengar dan menikmati lagu-lagu sufi lah, lagu nasyid sufi dah, qasidah sufi ke apa yang diiringi muzik. Begini dah Syekh Izzuddin bin Salam dah. Ar-raqsu la yata'atahu illa naqisul aql. Bermaksud tidak menari melainkan orang yang kurang akal dah. Zikir kabar joget tu kurang akal, gila dah. Zikir menari dah. Siapa menari? Gila dah. Ibn Jauzi meninggal 597 Hijrah menukilkan bahawa Imam Ghazali berkata, Ar-raqsu hamaqatu bainal qatifaini la tazulu illa bit-ta'd. Bermaksud menari adalah suatu kebodohan yang terletak di antara dua belikat. Ia tidak akan hilang melainkan dengan kepenatan. Jadi Imam Ghazali tokoh sufi dah. Bila-bila gitu ni dapat tak setuju lah. Kalau tapam melampau ni, sapap joget. Naik seh, kata naik seh. Zikir naik seh, dan nasyid naik seh, qasidah naik seh, sapap joget. Bodoh patah belakang, kita kata ni. Bahasa Kelantan bodoh patah belakang. Gitulah. Para fuqaha berkata kesaksian orang yang menari tidak diterima kerana ia adalah satu perbuatan yang mengaibkan seseorang dan menjatuhkan marahnya. Joget lah. Apa gila ni tak? Masa nasyid, masa qasidah ni.
Ada. Itu jatuh maruah. Apalagi kali menari itu orang yang dianggap syekh yang telah berubah janggutnya lagilah jatuh maruah dia. Lihat Ibn Jauzi Talbisul Iblis muka surat 231, Syekh Hamud bin Abdullah At-Tuwaijiri Ar-Radul Qawi muka surat 23 hingga 24. Kat mana kita nak berhenti ni? Oh, berat juga ni. Tak tahu bila nak berhenti panjang main dah. Sikit-sikit lagi dah. Dah. Ibnu Khalikan, yang ni Abdul Abbas Syamsuddin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Abu Bakar Ibnu Khalikan Al-Barmaki Al-Hirbili dia. Meninggal di atas 81 Hijrah. Ni so zaman ni dekat-dekat belakang ni dah. Zaman-zaman Raja Muzaffar ni. Ni kedia sikit dah ni. Dia Yaqub Al-Mawi tu, betul-betul zaman tu dia 220 Hijrah. Dia mati 4 tahun awal daripada Raja Muzaffar. Dia kedia sikit lah. Tapi dia atas 81 Hijrah dekat-dekat lah. Orang Irbil lah. Ibnu Khalikan ni lah. Beliau hidup sezaman dengan Raja Irbil Muzaffaruddin Abu Sa'id Al-Kaburi tadilah. Dan sempat juga menyaksikan sendiri sambutan perayaan Maulid Ar-Rasul secara besar-besaran setiap tahun yang diadakan oleh Raja berkenaan Raja Muzaffar tadilah. Di dalam bukunya Wafayatul A'yan, Ibnu Khalikan menggambarkannya sebegini. Adapun sambutan Maulid Nabi SAW yang diadakannya oleh Raja Muzaffar, maka tidaklah mampu saya gambarkan sepenuhnya. Namun saya akan cuba kemukakan sedikit sahaja daripadanya. Oleh kerana penduduk negeri itu Irbil dan negeri-negeri sekitarnya mengetahui bahawa rajanya begitu mengambil berat tentang perayaan Maulid Nabi SAW dan suka sangat menyambutnya secara besar-besaran, maka ramailah fuqaha, ahli sufi, para penceramah, qari-qari dan para penyair datang ke Irbil pada setiap tahun. Mereka menyambut Maulid Nabi SAW dari awal bulan Muharram. Bukan semata lama dia. Dari awal bulan Muharram hingga kalah ke separuh awal bulan Rabi' Awal dah. Sampai ke separuh bulan Rabi' Awal. Lama sambut dah. Raja Muzaffar memerintahkan supaya dibina beberapa bangunan sementara daripada kayu. Setiap satu daripadanya terdiri daripada 4 atau 5 tingkat dah. Sebanyak kira-kira 20 lebih bangunan seperti itu dibina. Salah satu daripadanya untuk beliau sendirilah. Beberapa yang lain pula untuk setiap orang pemimpin dan pembesar-pembesar negerinya. Di awal bulan Safar lagi bangunan-bangunan itu dihiasi dengan perhiasan yang secantik-cantiknya. Di dalam setiap bangunan itu ditempatkan beberapa kumpulan penyanyi, orkestra, pelakon-pelakon sandiwara dan penghibur-penghibur. Mereka bahkan ada pada setiap tingkatnya. Orang ramai dan tepa itu tidaklah bekerja. Kerja mereka hanyalah berhibur dan bersukaria dalam pesta itu saja dah. Setiap hari Raja Muzaffar turun selepas solat asar. Beliau mengunjungi setiap satu daripada bangunan-bangunan tersebut. Lagu-lagu yang dinyanyikan oleh mereka didengarinya. Dan nasyid, qasidah ke apalah. Pementasan dan pertunjukan mereka disaksikannya. Begitu juga dengan aktiviti-aktiviti lain yang terdapat dalam bangunan-bangunan itu. Semuanya mendapat perhatian beliau. Pada waktu malamnya pula Raja Muzaffar bermalam di Khanqah. Yang di tempat ibadat orang Sufi lah. Sufi lah. Di situ beliau menikmati pula lagu-lagu Sufi yang diiringi muzik. Yang ni samak, dipanggil samak ni. Selepas solat subuh, pula Raja Muzaffar keluar berburu. Beliau pulang ke istana sebelum zuhur. Demikianlah rutin Raja Muzaffar hingga ke malam Maulid. Beliau menyambut Maulid pada hari ke-8 dan ke-12 Rabi' Awal. Silih berganti setiap tahun memandangkan terdapat khilaf para ulama' tentang tarikh sebenar kelahiran Nabi SAW. Masa tu tahu dia. Apa dia buat 8 dan ke-12 ni? Sebabnya khilaf ada dah. Sampai Raja Muzaffar ni tidak tentu 12 Rabi' Awal. Kita ni tak 12 Rabi' Awal. Masa tu khilaf ada. Tahu dah khilaf. Ada yang mengatakan ia pada berlaku pada hari ke-8 dan ada pula yang berpendapat ia berlaku pada hari ke-12. Rabi' Awal dia, tarikh kelahiran Nabi. Masa tu khilaf. 8, 9. Dan ini jadi tetaplah kita tak ada. Dalam 12 Rabi' Awal ada sambut sambutan Maulid Rasul. Sedangkan nama tu pun waswah. 2 hari sebelum hari Maulid, Raja Muzaffar memerintahkan supaya dikeluarkan unta, lembu dan kambing dalam jumlah yang sangat banyak. Tidak dapat digambarkan berapa banyaknya. Ia diiringi dengan paluan gendang, nyanyian dan pelbagai hiburan. Setelah sampai di medan yang luas, binatang-binatang itu disembelih. Periuk-periuk besar sudah pun tersedia di sana untuk memasak pelbagai makanan yang enak-enak. Pada malam Maulid pula, Raja Muzaffar mendengar lagu-lagu Sufi yang diiringi muzik setelah bersolat maghrib di sana.
Majlis maulid diadakan. Kemudian beliau turun dalam keadaan disambut oleh dian-dian yang dipasang dengan banyak sekali. Pada malam itu juga terdapat perarakan kenderaan berhias. Ada dah kenderaan berhias saya tu dah. Sekeduk-sekeduk berhias yang dipasangkan dian yang besar di dalamnya, diletakkan di atas belakang baral-baral dah. Keldai-keldai dah. Ia diarak bersama Raja Muzaffar hinggalah sampai ke Khanqah, yang di tempat ibadah orang-orang sufi dia. Pada keesokan paginya, segala barang berharga berupa persalinan dan hadiah-hadiah dikeluarkan dari istana. Sangat banyak barang-barang itu, aku tidak dapat memastikan berapa jumlahnya. Ia disambut oleh ahli sufi yang beratur berderet-deret di belakang para pembesar kerajaan hingga ke Khanqah. Di tangan setiap orang daripada mereka telah ada sebungkus kain. Para pemimpin dan pembesar kerajaan berhimpun di hadapan Khanqah bersama-sama sebilangan besar pegawai berkolah putih. Kerusi khusus disediakan untuk mereka dan juga untuk para penceramah. Untuk sang raja pula disediakan satu menara khusus yang mempunyai jendela-jendela menghala ke arah satu padang yang sangat luas. Di situlah berkumpulnya tentera. Pada hari itu beliau memeriksa pembarisan tentera pula. Dari menara itu beliau dapat melihat perbarisan tentera dan juga perkumpulan orang ramai. Macam hari sambutan kemerdekaan kita lah dah. Setelah selesai menyaksikan persembahan pembarisan tentera, hidangan makanan yang lazat-lazat disediakan untuk rakyat jelata di medan yang luas. Tidak terkira banyak dan mewahnya hidangan yang disediakan itu. Satu jamuan berupa hidangan istimewa pun disediakan di Khanqah untuk para pembesar kerajaan dan tetamu-tetamu khusus. Dalam majlis itu juga dijemput seorang demi seorang pembesar dan tetamu ternama terdiri daripada fuqaha, penceramah, qari dan penyair yang datang untuk dianugerahi darjat-darjat kebesaran. Macam kita lah sambut beri raja-raja beri darjat kebesaran. Setelah selesai majlis penganugerahan darjat kebesaran dan persalinan, mereka dijemput untuk makan pula. Makanan yang lazat-lazat itu bahkan disediakan untuk dibawa pulang oleh mereka. Bukan makan situ saja, buat kelik pun boleh ni. Buat balik rumah pun boleh ni. Majlis itu berlangsung sehinggalah ke waktu asar atau selepas asar. Pada malam itu Raja Muzaffar bermalam di Khanqah. Di situ beliau menikmati lagu-lagu sufi yang diiringi muzik hinggalah ke pagi. Demikianlah rutin tahunan Raja Muzaffar. Saya hanya meringkaskan ceritanya di sini. Ceritanya secara terperinci memerlukan ruang yang lebih banyak. Lihat Ibn Khalikan Wafayatul A'yan jilid 4 muka surat 117 hingga 119. Itu cerita daripada Ibn Khalikan. G dia. Ibn Kathir dalam Bidayah wa Nihayah di bawah biografi Raja Muzaffar Al-Kawkaburi menukilkan daripada Sibt, cucu Ibn Jauzi dah, bahawa sebahagian tetamu yang menghadiri sambutan salah satu perayaan Maulid Nabi SAW yang diadakannya menceritakan sesungguhnya beliau, yakni Raja Muzaffar, telah menyediakan untuk jamuan majlis tersebut sebanyak 5,000 kepala kambing dan biri-biri yang dipanggang, 10,000 ekor ayam, 100,000 biji keju dan 30,000 pinggan yang berisi kuih-muih yang manis. Kata Sibt Ibn Jauzi, cucu pada Ibn Jauzi lah. Majlis maulid yang beliau anjurkan itu dihadiri oleh para pemuka ulama dan ahli sufi. Beliau memberikan persalinan dan darjat kebesaran untuk mereka. Boleh pakat lah dah. Majlis sama mendengar dan menikmati lagu-lagu sufi yang diiringi muzik. Pula disediakan untuk orang-orang sufi dari waktu zuhur hinggalah ke waktu fajar subuh. Beliau sendiri bahkan menari-nari bersama mereka. Raja Muzaffar membelanjakan sebanyak 300,000 dinar setiap tahun untuk merayakan sambutan Maulid Nabi SAW. 300,000 dah. 300,000 dinar. Beliau juga menyediakan rumah tetamu untuk semua orang yang datang dari jauh. Ada rumah tetamu dah. Rumah homestay ke apa dah. Untuk menampung perbelanjaan rumah tetamu itu setiap tahun beliau membelanjakan sebanyak 100,000 dinar pula. Lihat Ibn Kathir dan Al-Bidayah wa Nihayah jilid 13 muka surat 31. As-Suyuti dan Al-Hawi Lil-Fatawi jilid 1 muka 189 hingga 190 dah. Terujukannya. Itulah rutin Raja Muzaffar pada perayaan Maulid Nabi SAW. Rutin yang penuh dengan amalan-amalan bid'ah. Apa yang disebutkan oleh Sibt Ibn Jauzi itu, cucu Ibn Jauzi itu, menunjukkan Raja Muzaffar memang seorang ahli bid'ah tegar dah. Entah bagaimana beliau dipuji dan disanjung begitu tinggi oleh setengah ulama dah. Puji, apa puji dah, benda buat bid'ah dah. Agaknya mereka tidak mengetahui sejarah sebenar Raja Muzaffar itu. Atau itu semua tidaklah penting bagi mereka. Yang pentingnya ialah Raja Muzaffar itu seorang sunni yang amat besar jasanya kepada umat. Kerana telah mengadakan perayaan Maulid. Atau kira jasa besar dia. Mencetuskan, membawa
mula-mula dah dalam ahli sunnah wal jemaah ni perayaan Maulid ni. Dan sambutan oleh Rasul secara besar-besaran seperti diketahui pada hari ini ni. Jadi dia je start ni orang pakat puji tak timbul hak buruk dia dah. Bidah dia pelik-pelik juga tentang agama ni tak timbul dah. Rasa nak berhenti kan ni nak. Padan lah tu ke kali dah. Kalau kira panjang tak habis nak habis. Panjang nak tentang al-Maulid Rasul ni panjang nak. Wallahu a'lam. Setakat itu saja perbincangan kita. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.